Assalamualaikum murid-murid yang dikasihi sekalian. Hari ini sambung lagi ya kita punya pelajaran pendidikan Islam bidang Al-Quran. Baik, untuk kali ini diharapkan murid-murid dapat mengenal pasti hukum idgham ma'al gunnah dan juga dapat membaca kalimah ataupun potongan ayat yang mengandungi hukum idgham ma'al gunnah dengan betul. Sebelum ini kalau masih ingat, kita telah belajar hukum idgham bilal gunnah. Ya, hukum idgham bila gunnah, iaitu hukum yang mana melibatkan dua huruf sahaja, iaitu huruf ra dan juga huruf lam. Baik, untuk kali ini idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah, mari kita lihat di muka surat 35. Bahagian bawah ini kita baca sama-sama ya, info. Idgham ma'al gunnah ialah apabila nun mati. Kan tu nun yang tanda mati ataupun nun tu dia tidak ada tanda mati dalam Al-Quran. Tetapi sebenarnya dia itu nun mati. Ataupun tanwin, iaitu baris dua di atas, di bawah dan di depan, bertemu dengan huruf idgham ma'al gunnah. Apa huruf idgham ma'al gunnah? Ingat ya. Kalau tadi idgham bila gunnah ada dua, huruf ra dan lam. Tapi kalau huruf idgham ma'al gunnah ada empat, iaitu huruf ya, waw, mim, nun. Jadi kalau nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf idgham, ya atau waw ataupun mim ataupun nun, maka cara bacaannya ialah memasukkan. Idgham itu maksudnya memasukkan bunyi nun mati itu ataupun bunyi tanwin itu ke dalam huruf ya ataupun waw ataupun mim ataupun nun yang ada selepasnya berserta dengung. Ini penting, berserta dengung. Kalau idgham bila gunnah tidak perlu dengung. Kalau idgham ma'al gunnah berserta dengung dengan kadar dengungnya sebanyak 2 harakat. Jadi mudahnya bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, waw dan mim, waw dan juga nun, ya, waw, mim, nun, maka bacaannya masukkan nun mati itu bunyinya dan tanwin itu ke dalam huruf ya, waw, mim, nun itu beserta dengung. Mari kita cuba. Baik, lihat di sini ya. Kalimah yang pertama ni, potongan ayat pertama. Ada tak nun mati ataupun tanwin. Baik, yang ditanda merah ni, ada tanda tanwin. Tanwin bertemu selepasnya huruf apa? Huruf nun. Jadi huruf nun ialah huruf idgham ma'al gunnah. Maka ini dinamakan sebagai idgham ma'al gunnah. Begitu juga ini, nun mati. Nun ini nun mati bertemu dengan mim. Nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan nun. Tanwin bertemu waw. Tanwin bertemu ya. Dan juga seterusnya. Baik, cara bacaan bagaimana? Baik, kita baca ya. Amilatun nasibah. Dengarkan. Tun. Nampak tu? Tanwin ni dimasukkan dalam bunyinya masuk dalam nun. Tun. Dan kena dengung. Mana dengungnya? Tun, 2 harakat. Tun, itu maksud bacaan idgham ma'al gunnah. Lihat di sini pula. Wa yasrifuhu am. Nampak tu? Nun mati ni sudah tidak kedengaran bunyinya sebab dah masuk dalam mim. Am, dengung. Dengung juga. Man yasha. Nampak tu? Nun mati tiada bunyi sudah sebab sudah dimasuk dalam huruf ya. Mai, kemudian dengung sama-sama. Man yasha. Kemudian fadhuqu falan nazi. Nampak? Okay, seterusnya wa nafsiu wa ma. Dia tidak ada lagi bunyi wa nafsin. Sebab sin itu huruf tanwin baris dua di bawah tu telah dimasukkan dalam huruf waw. Nafsiu wa ma. Siu, dengung juga 2 harakat. Wujuhun yaw. Jadi tidak ada lagi bunyi wujuhun
Sebab hun itu, tanwin itu masuk dalam ya. Bunyinya berubah jadi huyau. Kemudian hablum mim. Itu cara membaca huruf idgham ma'al gunnah. Okey, baik murid-murid. Yang akhir sekali, muka surat 36, Ustaz mahu kita buat kesimpulan hasil daripada kita belajar hukum izhar halqi yang sebelum ini, kemudian idgham bila gunnah dan sekarang idgham ma'al gunnah. Maka muka surat 36 ini kita membuat rumusan, kesimpulannya. Baik, mari kita ingat balik, refresh balik apa yang kita pelajari sebelum ini. Lihat ayat di atas ni. Wa walidin wa ma walad. Tanwin baris 2 ni bertemu dengan waw. Ingat lagi apa hukumnya? Izhar halqi kah? Bukan. Idgham bila gunnah? Bukan. Jawapannya idgham ma'al gunnah sebab tanwin bertemu dengan huruf waw. Waw ini kita belajar tadi kan? Ya waw mim nun. Huruf idgham ma'al gunnah. Tanzilum mir. Lum, tanwin bertemu mim. Idgham ma'al gunnah. Mirrab, mirrab. Nun mati bertemu ra. Ingat lagi? Nun mati bertemu ra. Huruf ra ialah huruf idgham bila gunnah. Bukan ma'al gunnah tapi bila gunnah. Itu bezanya. Ayahsabu al-lay al. Nun mati bertemu lam. Ingat lagi, idgham ma'al gunnah ke bila gunnah? Ya, bila gunnah, bukan ma'al gunnah. Kemudian layyaq, nun mati bertemu ya. Apa hukumnya? Idgham ma'al gunnah. Baik, kemudian kita lihat pula di sini. Saya ambil yang lain pula ya. Okey ini. Wujuhun yaw. Tanwin bertemu ya. Idgham ma'al gunnah. Okey, sambung sikit lagi. Yauma idzin khashi'ah. Zin khashi'ah. Tanwin bertemu kha. Ingat lagi? Tanwin bertemu kha hukumnya bukan idgham tapi izhar. Izhar halqi. Izhar halqi kita belajar sudah. Bila tanwin bertemu kha, kita kena bunyikan dengan izhar, dengan jelas bunyi tanwin tu. Yauma idzin khashi'ah. Jangan disembunyikan, jangan dimasukkan, jangan didengungkan. Jelas. Zin khashi'ah. Mari Ustaz cari lagi yang contoh izhar halqi ya. Okey ini. Min alfi. Nun mati bertemu dengan hamzah. Hamzah juga huruf izhar halqi. Maka bunyinya min alfi. Nun mati ni mesti dibunyikan dengan izhar, dengan jelas. Min alfi. Okey, satu lagi. Watanhituna. Nun mati bertemu ha. Ha ini ialah huruf izhar halqi. Maka cara bacaannya ialah nun mati kena baca dengan jelas. Tanhituna. Baik, kesimpulannya kita lihat di bawah. Hukum izhar yang kita belajar tadi kan, izhar halqi itu berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-hurufnya. Kita belajar sudah apa huruf izhar halqi? Ini. Hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. Okey, bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi dalam satu kalimah atau dua kalimah. Dia boleh jumpa dalam satu kalimah ataupun dua kalimah. Apa contoh kalau satu kalimah? Ini contohnya. Ini satu kalimah. Nun mati bertemu ha dalam satu kalimah. Kalau dalam dua kalimah, contoh ini. Min, satu kalimah. Alfi, kalimah kedua. Dia bertemu dalam dua kalimah. Jadi kalau izhar, okey. Boleh jumpa dalam satu kalimah atau dua kalimah. Tapi, hukum idgham, ma'al gunnah atau bila gunnah pula, hanya boleh berlaku dalam dua kalimah sahaja. Dia tidak boleh jumpa dalam satu kalimah. Dia mesti jumpa dalam dua kalimah. Contohnya apa? Contoh ini. Wa walidin, satu kalimah. Wa ma walad. Kalimah yang lain. Jadi bertemu dalam dua kalimah. Bukannya dalam satu kalimah. Contoh, ghafurun, satu kalimah. Rahimun, satu kalimah lagi. Jadi dia bertemu dalam dua kalimah. Itu perbezaannya. Okey, sampai sini saja. Harap murid-murid faham sudah. Semoga berjaya.